Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi masa, diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan dalam pengajian Usuluddin bagi tingkatan 4, di mana kita masih dalam bab hadis. Kali ini pada pelajaran yang ke-7, iaitu yang mana tajuknya adalah Sab'atun fi zillillah, iaitu 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okay, dan kita akan bincangkan berkaitan dengan sepotong hadis, iaitu satu hadis. Okay, hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atan zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan faqadat ainahu. Dan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan yang lain melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, pemimpin yang adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang lelaki ataupun pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki yang saling mengasihi kerana Allah. Maksudnya bertemu dan berpisah itu kerana Allah. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, itu seorang lelaki yang diajak untuk berzina oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang lelaki yang bersedekah kemudian merahsiakannya sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun zakarallahu khalian faqadat ainahu, seorang lelaki yang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara bersendirian, lalu mengalir air mata daripada kedua matanya. Dan sebelum kita teruskan huraian daripada hadis ni, kita tengok kepada ma'anil kalimat.
Okey, ma'anil kalimat yang pertama az-zillu istataruddu, iaitu tertutup cahaya, mu'allakun martub, terikat, tahabba hubbu ahaduhuma lil akhar hubbu mutabadilun, iaitu saling mengasihi, mansibin asyarifu wal hasabu wal asal, iaitu kemuliaan, keturunan dan asal usulnya, al-yaminu wasyimal lil mubalaghah fi ikfa'us sadaqah. Okey, mubalaghah ataupun contoh ataupun dipanggil metafora pada menyembunyikan keadaan sedekah tu, sehingga kan tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan beri. Okey, qadat salat ad-dumu, mengalir air mata. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarahul hadis ijmalan, huraian hadis ini secara umum. Dalla al-hadis makanatu ba'dul mu'minin al-muqarribin alladhi yakununa fi zilli arsyillahi wa rahmatuhu wa ri'ayatuhu yawmal qiyamah. Walakin hadha zilli laysa likulli ahadin. Innahu li ashabi hadhil mawsifati wal qa'imin litilkal ibadah. Haula'i alladhi yas'aduna bizillillahi kama fis sur al-atiyah. Okay, dan hadis ini menunjukkan keadaan sebahagian orang-orang mukmin yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mendapat naungan arasy Allah dan rahmat Allah serta penjagaan daripada Allah pada hari kiamat nanti. Okay, ini huraian daripada hadis ni. Rasulullah terangkan 7 golongan yang akan mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Yang mana kita tahu pada hari akhirat nanti tidak ada apa-apa kuasa yang dapat membantu kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walakin hadza zilli, tetapi naungan ini bukanlah untuk setiap orang. Laisa likulli ahadin, bukan untuk setiap orang, tetapi ianya hanyalah untuk mereka yang memiliki sifat ataupun fisuwaril atiyah, ataupun yang memiliki kriteria-kriteria berikut. Okey, apa dia? Yang pertama, al-imamul adil huwa alladhi adlum fi tadbir umuril muslimin minal wilati wal hikam wal hukam, iaitu seorang imam ataupun pemimpin yang adil dari kalangan pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim yang berlaku adil dalam urusan pentadbiran orang-orang muslim. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang hakim, yang mana dia ni melakukan kepemimpinannya yang telus. Kalau dia seorang hakim, dia berlaku adil terhadap perkara-perkara yang dia hakimi. Okey, yang kedua, asy-syababu nasya'u fi ibadatillah, iaitu pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kriteria yang ketiga, rajulun syadidul hubbi lil masjid wa mulazimu lil jamaah. Okey, salah nota, bukan hamaah, lil jamaah fiha. Okey. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah seorang lelaki yang sangat mencintai masjid dan sering melazimi melakukan solat secara berjemaah di masjid. Okay. Kemudian yang keempat, ayyajma'ul hubbi fillah baina syakhsaini sadiqaini fil hubbi kullu minhuma lil akhar inda ijtima'ahuma, iaitu berkumpulnya di antara dua individu yang benar-benar saling mengasihi antara satu sama lain kerana Allah, dan bertemu dan berpisahnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwah yang dia jalinkan di antara dua orang
yang betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dan berpisah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kriteria yang kelima, rajulun yata'abbadu 'anil ma'siyati khaufan min Allah ma'a kulli hadhihi al-murghabati kana dhalika dalilan ala kamali ta'atillahi wal khaufu min Allah bilisanati wa qalbihi zajran li da'watil mar'ah. Okey, yang kelima, kriteria yang kelima ialah seorang lelaki yang menjauhi maksiat kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia mempunyai kecenderungan ataupun dia ada peluang untuk melakukan maksiat. Dan ini menjadi bukti kesempurnaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakutannya ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah menunjukkan sifat takutnya kepada Allah dengan menggunakan lidah dan hatinya dengan menolak pelawaan untuk berzina daripada seorang perempuan. Iaitu dengan kata inni akhafullah. Okay, kemudian kriteria yang keenam, rajulun yatasaddaqu bisadaqatin sirriyatin la yu'allimuha illallah. Okey. Mana seorang lelaki, seseorang yang bersedekah secara sembunyi yang tiada siapa mengetahui tentang sedekahnya itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan digambarkan di dalam hadis tadi rasanya dia sehinggakan seolah-olah tangan kirinya tak tahu apa yang dikeluarkan ataupun apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Okey, dan yang ketujuh, rajulun yakhshallah wa yattasifu bil khawfi minhu wa ta'atihi wal ba'di an al-iltifatu lima siwallahu ta'ala wa huwa mukhlisun fi zikrihi la sillata lahu bin nifaq wa la sabili lirriya ila qalbihi walidha salat damauhu khawfan min rabbih. Iaitu kriteria yang ketujuh adalah seorang lelaki yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, disifatkan dengan perasaan takut dan taat kepadanya, menjauhi daripada memohon pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ikhlas ketika dia berzikir, tak ada kaitan ketika dia berzikir itu dengan sifat-sifat munafik ataupun tanda-tanda riak untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tak ada sedikit pun terdetik perkara-perkara tersebut dalam hati dia. Dengan sebab itu, maka mengalirlah air matanya kerana takut dia kepada Tuhannya. Okey. Okey, itu 7 kriteria orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi. Okey, kemudian kita tengok ma yurshidu ilaihil hadis. Pengajaran daripada hadis ni adalah yang pertama, al-hassu 'ala ar-ru'asa wal umara an yakunu 'adilin liyar'u masalihul muslimin, iaitu galakan kepada pemimpin ataupun ketua supaya berlaku adil, menunaikan hak-hak ke atas orang yang berada di bawah naungannya, di bawah pemerintahan dia tu, dan menjaga kebajikan orang-orang Islam. Okay. Yang kedua, inna ta'atul insan lillah inda syababuhu afdalu indallah min ta'atihi inda harmuhu, iaitu sesungguhnya ketaatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia masih remaja itu lebih baik di sisi Allah daripada ketaatannya ketika dia telah tua. Makna kat sini taatlah Allah Subhanahu Wa Taala dari muda sampailah ke tua, kerana orang muda yang taat pada Allah itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mulakan daripada sekarang.
Okay. Yang ketiga, innal mu'minun bizillihillah yaumal qiyamah bisababi ta'allaqu qalbuhu bil masjid. Okay. Sesungguhnya orang mukmin yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat itu, salah satu kriterianya adalah disebabkan oleh hatinya tertarik kepada masjid. Yang keempat, an yakuna hubbul insan li akhihi asasuhu li mardatillah wa laysa liwardi min awradid dunya. Itu hendaklah seseorang manusia itu mengasihi saudaranya atas asas ataupun dengan niat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan keduniaan, baik dengan orang rupanya sebab nak berhutang duit dia ke, nak ambil kesempatan ke atas diri dia ke. Okey, jangan. Okey, kemudian yang ke berapa dah? Yang kelima, wujubul wara'u wal ibtiadu anil fahishah wa hawajis syaitan. Iaitu wajib kita bersifat wara' ataupun berwaspada dan menjauhi maksiat dan bisikan syaitan. Okay, dan yang keenam, fadlul ikhfa'us sadaqah wa daruratul ba'di anir riya was sum'ah fil ibadah. Okay. Dalam hadis ni juga dia menyatakan bahawa kelebihan menyembunyikan sedekah dan kelebihan menjauhi sifat riya, menunjuk-nunjuk ataupun sum'ah, atau buat sesuatu. Sum'ah ni adalah perbuatan yang apabila kita buat sesuatu tu, kita nak perkara yang kita buat itu dipuji oleh orang. Buat amalan sunat ke apa ke. Kalau kita contohnya puasa sunat dah, sengaja kita bagi tahu, rasa haus lah tiba-tiba, tapi nak minum air tu dah puasa dah hari ni, sengaja bagi tahu orang yang kita sedang berpuasa supaya orang puji contohnya, ataupun sengaja buat solat banyak-banyak bila depan orang, rajin dia solat sunat dengan harapan Allah bagusnya dia ni buat solat-solat sunat dan sebagainya, minta dipuji. Okay? Dan kita hendaklah menjauhi perkara-perkara tersebut di dalam ibadat. Biarlah ianya kita buat tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula salah tafsir, takut orang puji tu langsung tak buat, tak boleh juga. Okay? Dan saya rasa sekadar ini sahaja perkongsian untuk kali ini, dan semoga video ini dapat membantu dalam sudut pembelajarannya, dan apa yang kita boleh ambil iktibar daripada pembelajaran ini kita ambillah dan jadikan sebagai teladan, kita pegang kemas-kemas. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.